lebih mementingkan dan tertumpu kepada kursus akademik. Kita perlu buat orientasi baru di mana kita menekankan vocational ataupun pekerjaan khusus dalam segenap bidang. Ini perlu dilakukan dengan kadar segera supaya dapat menampung keperluan industri. Itu satu. Dan kedua, saya ingin menyentuh tentang soalan tadi. Sama ada kita dapat terus mempertahankan daya saing. Saya fikir Malaysia tidak dapat bersaing dengan negara yang mementingkan kos pengeluaran yang rendah, yang bergantung kepada buruh kurang mahir. Malaysia telah sampai satu tahap di mana kita perlu maju setapat lagi, meningkat kepada peringkat teknologi yang lebih tinggi, dan di situ mungkin merupakan satu apa yang dikatakan peluang baru untuk Malaysia. Dan di sini sebagaimana kita katakan tadi, kita kena pertingkatkan produktiviti dan juga kemahiran supaya kita dapat mengeluarkan barangan yang mutunya lebih baik daripada negara-negara yang ekonomi masih di peringkat yang asas. Ya, pada pendapat saya lah, sekarang ni kalau kita hendak bersaing, kita tidak boleh hanya bersaing pada kos yang rendah. Yang perkataan yang selalu orang lihat atau cari adalah quality. Saya rasa ini yang perlu kita lonjakkan. Mungkin saya ingin menjemput lagi para hadirin sekian jika yang ada hendak bertanyakan sesuatu kepada panel. Ya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Nama saya Kasim bin Ramadi. Soalan saya, kenapakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memilih pendekatan transformasi ekonomi ini? Ya, kenapa kita lihat ini adalah perkataan baru, transformasi ekonomi ini? Kenapa yang dipilih? Saya mungkin Datuk, mungkin ketiga-tiga ahli panel hendak menyumbang pada ini. Mungkin kerana sektor swasta. Jadi saya ingin buat komen sedikit. Pertama, saya fikir kita rasa dalam model ekonomi baru ini memang swasta dianggap sebagai penggerak utama, jentera penggerak utama. Yang keduanya, kalau kita lihat dalam rangka rancangan pembangunan jangka panjang, kalau kita telah mengikut acuan yang lama dan setakat ini telah dapat memenuhi matlamat yang nak kita capai, tapi kerana cabarannya lain, persekitaran lain, jadi memang sangat kena pada masanya untuk masa depan 10 tahun yang akan datang diadakan satu apa yang dikatakan anjakan paradigma yang baru supaya ekonomi masuk pada satu peringkat pembangunan yang lain daripada ataupun berbeza daripada masa lampau. Kita tak boleh menggunakan acuan ataupun cara lama. Jadi transformasi ini maknanya kita nak mengadakan perubahan supaya ia berbeza dan akan menghala kepada satu matlamat baru dan juga mungkin berdaya menghadapi cabaran baru. Jadi itulah yang fokus yang paling penting saya fikir. Doktor, topik yang sama. Macam mana, kenapa kita PM pilih ini? Terima kasih. Ini cukup menarik apabila beliau menggunakan terminologi transformasi. Ya? Transformasi bermakna kita berpindah daripada satu era ataupun satu keadaan kepada satu keadaan lain yang sama sekali berbeza. Ya? Kalau dahulu bila kita bercerita mengenai ekonomi, kita selalu mengaitkan ekonomi membasmi kemiskinan. Ekonomi membasmi kemiskinan. Itu saja kita nampak. Ya? Tetapi orang dah tidak bercerita lagi dah ekonomi dan kemiskinan. Orang bercerita ekonomi dan kemajuan. Ya? Ini dua senario berbeza. Apabila kita bercerita ekonomi dan kemiskinan, kita akan memberikan satu macam tekanan pada diri kita. Kenapa negara ini miskin? Kenapa aku miskin? Kenapa bangsa aku miskin? Ya, semuanya kita berkaitkan dengan kemiskinan. Ya. Jadi beliau ingin mengajak, bukan maksudnya kita melupakan kemiskinan, tetapi kita melihat ke hadapan, melihat kepada bagaimana nak memajukan negara, bagaimana nak memajukan diri dan bagaimana nak
mensejahterakan. Apabila kita berpendapatan tinggi, kemuncak tadi ialah kehidupan yang lebih, kualiti kehidupan yang lebih selesa. Jadi di sini ialah transformasi dia. Itu sebab beliau menggunakan istilah transformasi, mengajak kita berfikir yang dengan cara yang lebih proaktif, bagaimana kita boleh secara kolektif membangunkan negara ini untuk lebih berdaya saing, dan di dalam lagi bagaimana kita boleh mengaktifkan pertumbuhan ekonomi supaya agihan ataupun faedah manfaat daripada ekonomi tadi lebih. Jadi apabila manfaat itu lebih, sekaligus dia akan mengatasi masalah kemiskinan tadi. Jadi bermakna di sini tidak lagi disebut kemiskinan, tetapi disebut pertumbuhan ekonomi untuk menjadi sebuah negara maju. Ini merupakan satu pendekatan yang begitu proaktif yang boleh menaikkan orang kata semangat rakyat untuk melihat ke depan. Saya melihat ini saja. Bermakna di sini beliau bermain dengan minda rakyat Malaysia, bagaimana nak meminda minda rakyat Malaysia untuk menjadi lebih progresif, proaktif dan berdaya maju. Okay. Itu adalah dua perspektif tentang kenapa kita memerlukan transformasi ini. Saya ingat ini adalah perspektif yang menarik dan memberi kita banyak buah fikiran. Jadi sementara kita memikirkan lagi, biarlah kita berhenti rehat sebentar. Sekali lagi bertemu di musim ketiga. Sambut Hari Lebaran dengan lebih ceria bersama Nippon Paint. Anda berpeluang menceriakan rumah yang tersayang secara percuma. Hanya hantar 2 keping gambar berukuran 4A ruang rumah yang tersayang dan lengkapkan slogan, hantarkan kepada... Pastikan rangkaian Q-Series Nippon Paint cat berkualiti yang dipercayai kini dengan beribu-ribu pilihan warna. Kan sama toh? Tahu. Kota banyak ke? Tidak tahu mah. Begat, di mana? Damai Piala Dunia di TV 1, kau TV 2. Piala Dunia FIFA 2010. Sempena sambutan Hari Seniman, pelbagai aktiviti diadakan mulai 29 Mei hingga 28 Jun 2010 di lokasi terpilih seluruh negara. Antara aktivitinya ialah bengkel seni dan budaya, seni pentas bual bicara, seni lakon, seni suara, seni lukis, seni halus hasil kerja tangan, seni muzik, seni penulisan dan seni had, bacaan Yasin, perlawanan bola sepak dan lain-lain. Jabatan dan agensi di bawah Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan turut sama menganjurkan aktiviti ini. Bersama-samalah kita menjayakannya. Seniman, pemangkin, satu Malaysia. Para penonton dan para hadirin sekalian, kita kembali ke Forum Rancangan Malaysia ke-10. Tadi kita telah membincangkan berbagai topik, aspek tentang transformasi ekonomi. Saya ingin menarik perhatian para penonton dan hadirin sekalian ahli panel pada topik yang satu lagi yang saya rasa sangat penting tentang peranan sektor swasta dalam merancangkan ekonomi. Jadi
sektor swasta telah dipertanggungjawabkan tentang untuk meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, dan kita ingat peranan ini adalah penting kerana dalam keadaan persekitaran sekarang di mana ada banyak persaingan untuk mendapatkan pelaburan, tugas sektor swasta sama ada dalam negeri dari luar negeri adalah penting. Jadi Prof, bagaimana pandangan Prof? Kita ingin mensasarkan pertumbuhan pelaburan sektor swasta 12.8% setahun. Bolehkah kita capai ini? Dari sudut sama ada